belum sampai lagi bab baru ni. Bismillah. Hadis Buraidah dalam bab ini tidak mahfuz. Hadis Buraidah dalam bab ini tidak mahfuz. Itu kata Tirmidzi. Jadi sebelum ni kalau kita baca muka surat 104, kembali ke muka surat 104. Di situ selepas Imam Tirmidzi mengemukakan hadis, dia kata, wa fil bab an Umar wa Buraidah wa Abdurrahman bin Hasanah, dan begitulah seterusnya. Dia sebutkan dalam bab ini ada hadis daripada Umar, Buraidah dan Abdurrahman bin Hasanah. Itulah yang diisyaratkan oleh Tirmidzi, hadis Buraidah yang diisyaratkan oleh Tirmidzi dalam bab. Jadi di sini dia sebut hadis Buraidah dalam bab ini tidak mahfuz. Tidak mahfuz artinya tidak sahih. Ini tidak menepati riwayat yang sebenarnya. Tidak menepati riwayat yang sebenarnya. Kita boleh lihat nota 134 di bawah. Selain riwayat Umar, terdapat satu lagi riwayat di dalam filbab yang disentuh oleh Imam Tirmidzi, yaitu hadis daripada Buraidah. Beliau mengatakan kedudukan hadis yang diriwayatkan melalui Buraidah tidak mahfuz. Hadis tidak mahfuz dalam istilah muhaddithin berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah, tetapi apa yang diriwayatkannya itu bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih thiqah daripadanya. Ini dengan sendirinya menjadikan hadis tersebut dhaif. Jadi dhaif dengan sendirinya. Ia juga menguatkan lagi pandangan ulama yang mengatakan tidak terdapat satu pun hadis sahih dalam bab ini. Jadi semuanya bermasalah. Hafiz Al-Aini di dalam syarah Bukhari-nya Umdatul Qari membantah pendapat Tirmidzi. Bagi beliau ada riwayat mahfuz dan sahih daripada Buraidah. Al-Bazzar dalam musnadnya telah meriwayatkan hadis Buraidah dengan sanad yang sahih. Berikut dikemukakan riwayat Buraidah berkenaan. Jadi Imam Tirmidzi hanya mengisyaratkan sahaja kepada riwayat Buraidah itu. Lafaz hadis Buraidah dengan sanadnya tidak dikemukakan. Jadi kata dia tidak mahfuz. Di sini ada bantahan daripada sesetengah pihak. Antara yang membantah Imam Tirmidzi dalam perkara ini ialah Hafiz Al-Aini, pensyarah kepada Sahih Bukhari, kitabnya bernama Umdatul Qari. Dia kata sebenarnya ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Jadi yang kata tidak mahfuz itu dia tidak setujulah. Dia tidak setujulah dengan Imam Tirmidzi. Cuba kita tengok itu dengan sanad dia daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sepatutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun min al-jafa an yabula ar-rajul qa'iman.
wa an yamsaha jabhatahu qabla an yafragha min salatihi aw yanfukha fi sujudihi. Bermaksud, Buraidah meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara termasuk dalam kebiadaban. 1, kencing sambil berdiri. Yang kedua, menyapu muka sebelum selesai bersembahyang. Dan yang ketiga, meniup ketika bersujud. Meniup ketika bersujud. Kita nak sujud tu kita tiup dulu. Mungkin ada sampah ke apa, kita tiup supaya dia bersih semasa sujud. Pihak pembantah berkata, mungkin juga saluran riwayat Buraidah yang sampai kepada Imam Tirmizi tidak ada yang sahih. Saluran riwayat yang diterima Al-Bazzar pula tidak diketahui Tirmizi. Sebab kita tak tahu yang mana satu yang Imam Tirmizi isyaratkan itu, yang dia kata tidak mahfuz hadis Buraidah itu. Dengan sanad mana kita tak tahu, sebab dia tersebut dia isyarat sahaja. Padahal kalau dilihat kepada riwayat Al-Bazzar, tidak ada sebab untuk dikatakan ia tidak mahfuz, lantaran sanadnya sangat elok, sama seperti hadis Aisyah yang sampai kepada Tirmizi. Ia hanya menerusi syarik yang dikatakan dhaif oleh para ulama rijal. Padahal ada lagi saluran lain bagi riwayat Aisyah itu. Misalnya yang diterima Al-Hakim menerusi saluran riwayat Sufyan dan Israel daripada Al-Miqdam. Ia adalah 2 turuk yang sahih. Kerana itu Hakim berkata ia menepati syarat Bukhari dan Muslim. Maka jarh Tirmizi menjadi jarh mubham yang marjuh. Jarh mubham yang marjuh. Sementara pandangan Hafiz Al-Aini pula menjadi rajih. Kalau begitulah, kalau begitu, sekali pandang pun begitu. Sebab Imam Tirmizi tak kemukakan sanad yang mana lafaz dia. Dia tak kemukakan, cuma dia sebut ada hadis riwayat Buraidah, itu saja. Tapi kalau yang ni, ulama-ulama hadis kata ini sahih, di mana tidak mahfuznya. Kenapa? Kenapa yang bercanggah yang mana? Mereka tak nampak. Bermakna pendapat jarh Tirmizi itu marjuh, mengikut setengah-setengah ulama lah. Untuk melengkapkan kajian, sekali lagi dikemukakan kedua-dua riwayat Hakim yang diisyaratkan tadi. Sebab Imam Tirmizi kata hadis Aisyah itu yang paling sahih, tapi yang itu pun tidak sahih, sebab ada syarik di dalamnya kan, yang kita baca di awal kitab ni. Hadis Aisyah ada syarik di dalam, syarik yang diriwayatkan daripada Miqdam bin Syurih. Kata Aisyah, man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iman fala tusaddiqu ma kana yaqulu illa qa'idan. Itu pada buku surat pertama dalam benda kita ni 104. Itu hadis Aisyah yang dimaksudkan. Jadi selepas Imam Tirmizi kemukakan hadis itu, dia kata hadis Aisyah ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asah. Kita telah bincang semua itu, tak perlu lagi diulang. Walaupun Imam Tirmizi kata ini yang paling elok dan paling sahih, tetapi ulama-ulama tak setuju. Mereka kata hadis yang Imam Tirmizi kemukakan ini, hadis Aisyah ini, tetap tidak sahih kerana ada perawi syarik di dalamnya. Jadi macam mana Imam Tirmizi kata paling elok dan paling sahih? Sebahagian yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu dari segi lughah, dari sudut lughah atau menurut istilahnya sendiri.
Dia tidak pakai menurut istilah ulama di sini, ulama lain. Satu, kita telah bincang juga sebelum ini bahawa boleh jadi yang Imam Tirmizi kata paling elok dan paling sahih itu tidak semestinya yang dia kemukakan. Yang dikemukakan itu memang dhaif sebab ada syarih. Tetapi Imam Tirmizi nak cerita ada lagi riwayat Aisyah melalui saluran orang lain selain daripada syarih. Yang itulah yang dia maksudkan yang paling hasan, paling elok dan paling sahih, itu bukan hadis syarih. Boleh jadi begitu. Sebab itulah kalau kita lihat dari sudut-sudut ini, kita akan dapati kitab Tirmizi yang dikatakan mudah tu paling mudah sebenarnya paling payah. Jadi paling payah. Tapi kalau kita tengok selapis nampak mudah. Tengok beberapa lapis di bawah tu baru nampak. Sebab boleh jadi yang dia maksud dikatakan hadis Aisyah bukan dengan sanad syarih itu yang paling elok dan paling sahih itu, tetapi dengan yang kita berjumpa tadi pada muka surat. Sebelum ni sudah dikemukakan, sekali lagi saya kemukakan untuk menarik perhatian kita bahawa boleh jadi yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asah, itu bukan yang dikemukakannya tetapi yang lain. Tapi juga hadis Aisyah juga diriwayatkan oleh Miqdam, tapi di dalam sanadnya tidak ada syarih. Itulah yang dimaksudkan, tapi dia tak kemukakan itu. Cuba bayangkan kalau tak ada lah ulama-ulama yang mensyarah hadis ni, macam mana nak tahu? Mungkin orang kata Imam Tirmizi ni tak hebat lah. Sebab apa? Macam mana dia boleh kata yang paling elok, paling hasan dan paling sahih, sedangkan di dalam sanadnya ada syarih? Boleh jadi orang kata begitu. Sebab itulah apabila kita berurusan dengan ulama-ulama besar ni, kita kena teliti sedikit apa yang dia maksudkan itu. Kadang-kadang yang dia maksudkan tak ada pun di depan kita, dia hanya main isyarat saja. Main isyarat saja. Nak tahu kenapa dia kena tengok syarah. Tengok syarah. Misalnya di sini, cuba tengok sekali lagi yang Hakim kemukakan itu, di dalam Mustadraknya ada, ini dikemukakan. Cuba kita perhatikan di sini yang meriwayatkan daripada Miqdam bin Syuraih bukan Syarik tetapi Israel di sini dalam riwayat pertama. Cuba perhatikan. Dan Miqdam bin Syuraih meriwayatkan daripada ayahnya Syuraih. Syuraih itu ambil daripada Aisyah juga. Itu yang dimaksudkan. Cuba kita tengok terjemahannya. Syuraih meriwayatkan katanya, aku telah mendengar Aisyah bersumpah dengan nama Allah bahawa tiada siapa pun melihat Rasulullah SAW membuang air kecil sambil berdiri semenjak Al-Quran diturunkan kepada baginda. Semenjak Al-Quran diturunkan kepada baginda, tak ada siapa pun yang tengok Nabi SAW kencing sambil berdiri. Kata Hakim, hadis ini sahih, menepati syarat Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak memasukkannya ke dalam kitab mereka. Itu yang pertama. Mana daripada Aisyah di bawah dia Miqdam bin Syuraih, daripada Syuraih, tapi di bawah dia tu tidak syarih, tetapi orang yang kuat. Yang kedua, itu sanadnya. Cuba kita perhatikan. Cuba kita perhatikan di sini. Yang mengambil hadis Aisyah itu daripada Miqdam bukan Syarik juga, tetapi Sufyan. Cuba kita perhatikan, ini Sufyan. Dan Hakim kemukakan beberapa saluran riwayat. Cuba kita perhatikan. Haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Yaqub qala haddatsana Husain ibn Asim qala haddatsana Husain ibn Hafs an Sufyan. Itu satu saluran. Setakat itu satu saluran. Wa akhbarana Abu Mansur
Muhammad bin Al-Qasim Al-Ataki qala hadatsana Ahmad bin Nasr qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan. Itu dua saluran. Ini kita faham turuk, inilah yang dikatakan turuk riwayat. Beberapa saluran riwayat atau sanad. Itu dua. Coba baca lagi. Wa akhbarana Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Anzi qala hadatsana Uthman bin Sa'id Ad-Darimi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sufyan. Itu saluran yang ketiga. Tiga-tiga ni sampai kepada Sufyan. Lepas Sufyan tu di atas sama lah. Sufyan ambil daripada Miqdam bin Syuraih. Seperti siapa? Syarif mengambil daripada Miqdam juga dalam riwayat yang Imam Tirmidzi kemukakan. Jadi di sini ada tiga turuk, tapi semuanya daripada Sufyan. Maknanya kalau kita mengambil tiga perawi di atas tu, seorang lah Sufyan. Kita campur dengan riwayat yang pertama tadi daripada Israel. Israel ambil daripada Miqdam. Jadi dua. Tetapi yang meriwayatkan daripada Sufyan itu tiga jalur. Banyak tu, tiga jalur. Juga daripada Aisyah, qalat ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman mundu unzila alaihi al-furqan. Bermaksud surat meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya semenjak diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak pernah membuang air kecil sambil berdiri. Itulah riwayatnya. Cuba kena perhati, dia benda dia kena teliti, kena teliti. Betul-betul teliti. Baru apa? Nanti apabila saya sebut nanti, baru apa? Kenapa Imam Tirmidzi kata begitu dan ulama-ulama kata tidak ada satu pun dia sahih? Kadang-kadang orang yang sekali tengok, kenapa ini sahih? Macam inilah cara menilai hadis tu. Coba perhati komentar Az-Zahabi di dalam talkhisnya selepas mengemukakan hadis ini ialah ia menepati syarat kedua mereka, yakni Bukhari dan Muslim. Tapi kena beringat satu perkara, ya. Kalau baca Mustadrak ni dia kata menepati syarat Bukhari dan Muslim. Kita ingat sebentar lalu kita nampak tinggi lah kedudukannya. Tak mesti begitu. Yang hakim kata menepati syarat Bukhari itu dia mengambil kira hanya perawi-perawi yang ada dalam Bukhari. Tak kira lah yang ada dalam Bukhari itu macam mana, di tempat mana. Ya Imam Bukhari kemukakan dalam ta'liqat dia ke, atau sebagai mutaba'at ke, atau sebagai syahid, dia tak kira. Asalkan ada dalam Bukhari perawi itu, maka dikatakan menepati syarat Bukhari. Sedangkan hadis Bukhari yang diakui tinggi dan Imam Bukhari sendiri maksudkan tinggi taraf dia itu, bukan semua dalam Bukhari itu pun, bukan semua, iaitu kita panggil riwayat-riwayat usulnya sahaja. Riwayat-riwayat usulnya sahaja, tidak termasuk mutaba'at, syawahid atau ta'liqat dia. Sebab kalau yang itu mungkin ada juga yang tinggi sama dengan yang usul dia tu, tapi banyak juga yang tidak. Tapi orang yang mengira sebagai syarat Bukhari ini dia sebut semua. Di situ kita terkeliru biasanya. Di situ terkeliru. Sepatutnya kita kena tengok menepati syarat Bukhari betul-betul, iaitu menepati usul dia tu, yang diriwayatkannya secara musnad, bukan sebagai mutaba'at, syawahid ataupun dalam bentuk ta'liqat. Ini orang panggil cara dia guna tu cara tasamuh lah. Tasamuh. Asalkan ada nama perawi itu dalam Sahih Bukhari, dikira menepati syarat Bukhari.
bermudah-mudah, tasamuh ataupun tasahul boleh juga kita guna begitu. Yang sebenarnya menepati syarat Bukhari itu apabila menepati usulnya. Ini satu perkara yang kena pegang, kan? Sebab ramai orang keliru di sini. Sebagai menjawab bantahan Al-Aini dan orang-orang yang sependapat dengannya, bagi pihak Imam Tirmizi, sebagian ulama mengatakan Imam Tirmizi bukan tidak mengetahui kewujudan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Bazzar tadi, tetapi beliau menilainya sebagai tidak mahfuz. Penilaian terhadap sesuatu riwayat tidak semestinya sama pada pandangan setiap orang. Imam Tirmizi dalam hal ini mempunyai pandangan yang sama dengan ulama-ulama yang menganggap tidak ada jalan riwayat yang mahfuz dan sahih dalam bab ini. Dan kemudiannya Hafiz Ibn Hajar dan ramai lagi memang pendapat dia begitu. Padahal dia tahu hadis-hadis. Itu kadang-kadang kita susah dengan orang yang betul-betul pakar hadis. Kita tengok orang ni kata sahih, dia kata tidak sahih. Itu susah. Dia kata tidak sahih. Macam ni. Ni orang bantah lah. Tapi ada yang bela Imam Tirmizi. Yang bela Imam Tirmizi. Maknanya Imam Tirmizi walaupun tidak secara direct, dia kata semuanya dhaif, tidak sahih, tetapi bila dia kemukakan riwayat syarih dan dia kata itu yang paling hasan dan paling sahih, padahal yang itu pun tidak sahih, bermakna yang lain lagi teruklah. Kita faham tu? Bermakna yang lain tu lagi teruk, sebab yang paling baik itu pun takat itu je yang paling baik. Bermakna orang-orang tokoh-tokoh hadis kemudian seperti Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain, dia faham apa yang Imam Tirmizi kata, dan mereka teliti, bila teliti betul macam tu. Satu perkara nanti saya akan sebut apa benda ni yang jadi kunci, tak jumpa kunci. Maulana Abdul Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwazi berkata, Imam Tirmizi adalah seorang imam dalam bidang hadis. Dia itu imam dalam bidang hadis. Keputusannya tentang hadis Buraidah bahawa ia tidak mahfuz boleh dipegang, walaupun Al-Bazzar mengemukakannya dengan sanad yang zahirnya sahih. Itu tidaklah menafikan keadaannya yang tidak mahfuz. Ini kata Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwazi. Jadi kalau sanad dia tu sahih, tidak bermakna tidak tepat Imam Tirmizi kata tidak mahfuz. Mungkin juga Imam Tirmizi ada nampak sesuatu illat khafiyah di dalam sanad atau matannya bagi penulis. Hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar itu, jika diteliti betul-betul, tidak ada pun menyebutkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang daripada membuang air kecil sambil berdiri. Yang kita bincang, yang ulama kata tidak ada satu pun yang sahih, iaitu dalam bentuk larangan. Cuba berkata riwayat Bazzar yang dikatakan sahih, larangan kata itu bukan dalam bentuk larangan. Yang orang kata tidak sahih itu tak ada satu pun yang sahih dalam bentuk larangan. Cuba berkata kalau ada yang sahih, itu bukan larangan. Kalau bukan larangan, tak boleh kita nak kata haram. Kalau bukan larangan, dia hanya paling tinggi pergi setakat adab saja. Dan paling tinggi kita nak kata makruh, makruh tanzih. Paling tinggi. Jadi betul lah Imam Tirmizi buat kesimpulan tak? Dia kata ni larangan tanzihi paling tinggi. Dalam kita telah baca kan apa komen Imam Tirmizi paling tinggi, sebab dalam bentuk larangan. Cuba kita perhatikan hadis yang asal. Aisyah meriwayatkan
Man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iman fala tusaddiqu ma kana yaqulu qa'idan. Ini bukan larangan, ada larangan sini. Tak ada larangan. Cerita. Dia beza tu. Kalau orang yang belajar balaghah dia tahu. Ini khabar, bukan insya. Larangan itu termasuk dalam insya, bukan khabar. Ini cerita. Satu. Yang keduanya, cuba kita perhatikan daripada Ibnu Umar, daripada Umar, qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman. Ini baru nahi, ini baru larangan. La tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Lepas itu aku tidak lagi kencing atau buang air kecil sambil berdiri. Kata Abu Isa, hanya Abdul Karim bin Abil Mukharib sahaja yang memarfu'kan hadis ini, dan dia dhaif. Cuba perhatikan, dalam bentuk larang itu tidak sah. Ini larang, dia cerita. Yang memarfu'kan hadis ini tadi yang marfu', dia seorang saja, dan dia itu dhaif. Jadi tidak sah. Riwayat larangan itu tak sah. Kemudian dia bercanggah pula dengan riwayat Umar yang mauquf, yang bukan marfu', yang mauquf. Itu Imam Tirmizi sendiri sebut. Bercanggah, Umar kata ma kuntu qa'iman mundu aslamtu. Semenjak aku memeluk agama Islam, aku tidak lagi kencing sambil berdiri. Ini lebih sahih daripada hadis Abdul Karim. Yang ini lebih sahih. Jadi bercanggah di sini dengan larangan yang lebih sahih. Yang larangan. Lepas tu kita tengok wa ma'na nahyi 'anil bawl qa'iman 'ala at-ta'dib, untuk jaga adab saja. Imam Tirmizi kata la 'ala at-tahrim, bukan sebagai tahrim. Sebab nak faham haram tu dia kena ada larangan. Yang larangan itu tidak ada satu pun yang sahih. Adapun hadis Al-Bazzar itu bukan dalam bentuk larangan, itu cerita, bukan insya tapi khabar. Kalau ada pun hanyalah secara tidak langsung. Kalau kita kata maksud Nabi cerita pun maksud nak larang, itu tidak langsung. Kalau dia betul-betul nak menyatakan haram, dia tidak cakap dalam bentuk macam tu. Dia tak jelas, tak jelas. Baginda SAW hanya bersabda, kencing sambil berdiri termasuk dalam salah satu kebiadaban atau kekasaran pekerti. Jadi nampak kasar, atau kita kata kurang adab, biadab. Tapi mungkin bahasa kita ni kan, dia bila jadi bahasa kita ni dia banyak berubah daripada asal. Daripada asal biadab itu kasar bunyi. Kalau kita kata kebiadaban, kekasaran pekerti, mungkin lembut sikit. Atau kurang beradab, tidak beradab. Kita rasa dari segi bahasa lah, kita rasa kurang sikit nak banding dengan kita kata biadab. Seperti perkataan muslihah lah dalam bahasa Arab, kita ambil daripada bahasa Arab. Muslihah itu makna dia bagus dalam bahasa Arab, tapi bila mari dalam bahasa Melayu tak bagus. Orang Melayu pakai dengan makna yang mereka cipta sendiri. Itu muslihah dia tu, tak ada lain muslihah dia. Muslihah kan makna lain. Sebab itulah ini semua ni kebiadaban kita terjemah dia daripada bahasa Parsi asalnya. Beadab, beadab, biadab jadi bahasa Melayu, dia jadi bahasa Melayu jadi biadab. Beadab lah, tak ada adab, gitu saja, tak ada adab. Tapi kalau kita biadab tu rasa teruk lagi rasa, padahal sama saja. Jadi ini semua dia berkait dengan adab, tanzih, untuk mensucikan, nak memurnikan, nampak bersih, nampak beradab. Itu maksud dia.
Jadi ini tidak memberi makna haram, dan tidak jelas pun dia itu larang dalam bentuk larangan. Ia bukan jelas sebagai larangan. Selagi ia bukan larangan, tidak dapatlah ditarik hukum haram atau makruh daripadanya, selagi ia bukan larangan. Sebab itulah ulama kata kalau dalam bentuk larangan tak ada satu pun yang sahih. Ini ada yang sahih, ini bentuk larangan, ini bukan. Jadi dia tidak bercanggah dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak ada satu pun yang sahih. Yang dia nafikan, tidak ada satu pun yang sahih itu dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. Paling tinggi pun dia hanya memberi arti makruh tanzihi sahaja, atau kurang beradab sahaja, melihat kepada perbuatan beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Umar sendiri, yang telah terbukti berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bahawa mereka ada membuang air kecil sambil berdiri. Tidak salah kalau dikatakan perbuatan seperti itu harus, sebenarnya harus. Paling tinggi pun dia kurang adab saja, kurang beradab. Tetapi kalau tengok kepada perbuatan sahabat, ramai juga yang kecil sambil berdiri, kita boleh kata harus. Seperti Imam Ahmad kata harus. Bahkan Imam Ahmad kata dalam keadaan tertentu kecil sambil berdiri itu lebih baik. Dia kata pula, terutamanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Hadis Al-Bazzar itu walaupun sahih sanadnya, namun ia hanya sebuah hadis gharib dengan arti tafarrud perawi pada beberapa peringkat. Walaupun sahih, kenapa Imam Tirmizi kata tidak mahfuz? Kalau kita perhati hakikatnya, hadis ini tidak lebih daripada hadis gharib, dan gharabah dia itu berada pada beberapa generasi, pada beberapa generasi. Di sinilah terletak illah khafiyah. Illah khafiyah. Supaya lebih jelas, lihatlah komentar Al-Bazzar sendiri selepas mengemukakan hadis tersebut. Al-Bazzar dia kemuka, tapi dia cerita kedudukan sanadnya. Dia cerita. Daripada situ kita tahu kenapa Imam Tirmizi tak mau pakai. Kenapa dia kata tidak mahfuz? Sebab kalau mahfuz dengan arti larangan, tak ada jelas larangan. Kalau kita pakai sebagai larangan pun, sebagai larangan, maka bercanggah dengan hadis sekian banyak hadis yang lain, di mana nanti dalam bab berikutnya, bab 9 ini, Nabi SAW sendiri telah kencing sambil berdiri. Kalau haram, macam mana Nabi buat? Nabi tak akan buat benda haram sama sekali. Jadi tiba-tiba kita nak pakai larangan yang tidak larangan pun dalam hadis ini. Bukan larangan pun, bukan insya pun, tapi khabar. Bukan larangan pun, kita nak pakai dengan makna haram. Di sinilah terletaknya ilahnya. Pasal bercanggah dengan hadis ini. Bercanggah dengan hadis ini. Kemudian kedudukannya tinggi sangat, kedudukannya walaupun sahih. Sahih ini banyak tingkat pula, banyak pula tingkatannya. Di sini apa kata Al-Bazzar? Wa hadzal hadis la na'lamu ahadan rawahu an Abdullah bin Buraidah an abihi illa Sa'id bin Ubaidillah, wa rawahu an Sa'id Abdullah bin Dawud wa Abdul Wahid bin Wasil, wa la na'lamu rawahu an Abdullah illa Nasr bin Ali. Bermaksud kita tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Buraidah selain Sa'id bin Ubaidillah. Ada seorang saja. Kalau benda ni masyhur sungguh, kenapa seorang itu pada beberapa generasi seorang? Ini menimbulkan keraguan, menimbulkan keraguan. Apalagi memang kalau kita tengok hadis yang lain berapa banyak, Nabi SAW ada kencing sambil berdiri. Dan kalau tengok, kalau kita kata ini khusus untuk Nabi, tidak. Sahabat-sahabat selepas Nabi SAW wafat,
Berapa ramai lagi yang kencing sambil berdiri. Jadi kita tak boleh kata ini khusus untuk Nabi. Nak tak nak kita kena kata, kalau ada pun dia tidak memberi makna haram. Tidak memberi makna haram. Bahkan sebenarnya tidak ada. Kalau dalam bentuk larangan, satu pun yang sah. Dia pergi situ. Dia pergi ke situ. Abdullah bin Dawud dan Abdul Wahid bin Wasil meriwayatkannya daripada Sa'id. Lepas tu baru ada dua orang. Atas tu seorang. Berapa peringkat itu? Berapa peringkat? Kita tidak mengetahui ada orang yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Dawud selain daripada Nasr bin Ali. Hanya sampai di satu peringkat di bawah baru ramai. Sebelum itu satu. Itu saja. Jadi hadis yang macam ni walaupun sahih sanadnya sebab bercanggah dengan hadis yang lain, itulah sebab Imam Tirmizi mengatakan tidak mahfuz. Tidak mahfuz. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini Imam Tirmizi kata, kita balik ke atas. Maksud larangan daripada membuang air kecil sambil berdiri ialah untuk mengajar adab. Ini komentar Imam Tirmizi. Yakni tata susila, bukannya untuk mengharamkan. Kenapa Imam Tirmizi tak faham haram? Sebab kita tak boleh nak buat kesimpulan haram daripada hadis larangan Nabi terhadap Umar, sebab hadis itu dhaif. Tak boleh kita nak buat kesimpulan haram. Nak kata haram ni bukan senang. Kalau hadis dhaif tak boleh nak jadikan landasan, tak boleh. Tengok Imam Tirmizi bawa berapa banyak hadis dhaif, tak boleh. Sebab haram tu hukum. Haram tu hukum, bukan fadilah, bukan fadail. Jadi tak boleh nak guna sini. Jadi paling tinggi kalau kita nak ambil kira lah dengan adanya hadis-hadis bukan dalam bentuk larangan itu, tapi sebut kasar, sebut tidak beradab, kurang beradab, maka ini semua untuk mengajar adab saja, lebih beradab, lebih sopan, lebih terpelihara seseorang itu daripada terkena percikan kencing yang mungkin dari sudut itu saja. Lebih baik kalau dia duduk, mungkin setengah-setengah tempat tu kalau duduk lebih terpelihara. Kalau kencing mungkin dia terkena lah kita tu, kain kita ke seluar kita ke percikan dia tu. Mungkin dengan maksud itu sahaja. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia nak buat dalil. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia seorang sahabat Nabi SAW yang sangat alim. Berhubung dengan perkara ini, dia kata apa? Dia kata kencing sambil berdiri merupakan salah satu kebiadaban, salah satu yang bercanggah dengan tata susila. Itu sahaja. Dia tidak kata haram kencing sambil berdiri itu haram. Dia tak kata. Jadi dalam istilahnya, kalau kita nak kata kurang elok, makruh tanzihi. Makruh tanzihi ini nak jaga adab lah, nak jaga tata susila. Jadi itu pun yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud. Kita ada nota di bawah tu. Antara alasan Imam Tirmizi dan golongan ulama yang sependapat dengannya ialah satu, kalau ia memang haram, Rasulullah SAW tentu tidak akan melakukannya sama sekali. Kalau haram, Rasulullah tak akan melakukan dengan sengaja pula tu. Kalau tidak sengaja, kalau benda haram tak berlaku. Yang kata Nabi tu maksum tu daripada benda haram lah. Maksum, dia sedar ke dia tidak sedar, tak akan berlaku. Itu maksum. Apalagi kita nak kata dia buat dengan sedar benda haram. Ni dia kencing sambil berdiri, ada ni dalam bab yang ke-9 nanti akan ada. Dua, Ibnu Mas'ud tidak berkata minal haram, tapi dia kata minal jafa. Minal jafa.
Jadi cara tidak beradab lah. Jafa ni cara orang hulu, kata orang hulu, membada jafa. Jafa, orang hulu biasanya kasar perangai dia. Kasar macam mana? Sebab dia berurusan dengan binatang-binatang, binatang-binatang, dengan kerbau, dengan lembu, dengan unta. Jadi kena keras suara dia, sebab tu dia cakap pun kuat. Kalau orang padan mengalus saja, tak apa dengar. Beradab kan. Kemudian cara dia bagi pun lembut, cara dia tarik pun lembut. Kalau orang hulu, kampung lah, kita kata kampung sangat, sebab dia banyak berurusan dengan binatang-binatang. Sebab itu dia jadi kasar. Nak tarik lembu takkan pelan. Tarik kerbau. Kemudian kalau nak marah, kalau nak dia kena bertepik lah. Tepik. Begitu je. Begitu juga cara kasar dia. Cara kasar, tidak beradab, tidak nampak sopan. Dia kata minal jafa. Tetapi sebaliknya berkata minal jafa, salah satu kebiadaban. Untuk menguatkan pendapat inilah Tirmizi mengemukakan kata-kata Ibnu Mas'ud, inna minal jafa antabula wa anta qa'im. Kencing sambil berdiri merupakan salah satu kebiadaban atau kekasaran pekerti. Kalau nak kata lain, kekasaran pekerti. Kebiadaban ialah kekasaran pekerti dan tingkah laku. Itu asal makna dia. Jangan dipikir dalam bahasa Melayu dia jadi makna lain dah. Macam tadilah muslihah. Muslihah maknanya muslihah, perempuan atau sesuatu muannats yang mengelokkan, memperbaiki sesuatu yang lain. Itu makna dia, yang membaiki, yang memperelokkan, yang mengislahkan. Itulah muslihat. Tapi bahasa Melayu muslihat, ini muslihat dia, ada lain muslihat dia. Muslihat tu maknanya jahat itu. Muslihat bukan dengan makna baik. Bahasa Melayu dia bertukar. Sebenarnya bahasa mana-mana pun macam tu. Apabila dia pergi pada bahasa lain, dia ada. Kadang-kadang betul-betul, kadang-kadang tidak. Dia pindah, dipindah. Itu memanglah proses perpindahan bahasa biasa. Macam tu biasa. Jelas sekali daripada keterangan Tirmizi itu apa yang hendak dijaga sebenarnya. Yang hendak dijaga ialah adab dan tata susila. Daripada keterangan Tirmizi itu dapat juga dikesan kecenderungan beliau dalam masalah ini. Jadi bila kita tahu kedudukan kan, kita tahulah ini tempat mana, dalam keadaan macam mana. Kita tahulah, kita tidak rasa bersalah sebab ini bukan haram. Dalam keadaan begini, begini. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang susah, kena berdiri, nak duduk susah, itu berdiri lah. Misalnya dalam hutan, askar, tentera, nak beradab lagi dalam hutan, nak berperang tu bila-bila masa musuh datang. Bila kita duduk susah, kalau seluar pun nak buka susah. Jadi kena buka semua. Macam mana dengan pacak, dengan lintah? Banyak perkara lagi tu yang mengancam dia kalau duduk. Terus pergi ke punggung dia, ke dubur dia, atau ke celah paha dia. Itu kena fikir. Jadi dalam keadaan tu sambil berdiri lah. Kalau lelaki lah, ini pun untuk lelaki, bukan perempuan. Semua ni untuk lelaki ni. Cerita tentang lelaki. Jadi kalau lelaki buka zip tu boleh selesai lah sambil berdiri. Jadi tidak ada lah nak terkena gangguan pacak, kalitah ke apa, selesai dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu. Jadi tak sesuai nak bertata susila pula situ, nak beradab sangat situ. Siapa yang nampak? Tak ada siapa tengok pun. Pacak nak tunggu ada pacak. Begitu juga tempat kita pergi sekarang ni, bangunan-bangunan moden sekarang ni, tempat buang air kecil lagi itu dia buat makuk berdiri. Kita nak duduk macam mana? Kalau duduk tak masuk dalam tu, kena berdiri.
Jadi tak perlu kita kata, ni ingat beradabnya macam ni. Tak perlu. Di situ tak perlu beradab dah. Tak jadi kesalahan pun. Bahkan kalau kita kerja sambil duduk, dia akan jadi teruklah, kotor lah. Sebab tidak ada saluran dibuat. Saluran dalam mangkuk tu. Mangkuk tu sesuai bila berdiri. Tak perlu kita susah-susah fikir nak cari tempat lain, nak buang air. Tak perlu. Kita mungkin rasa malu ada orang di belakang. Lepas tu nak tunggu yang ada pintu. Dia ada 2 saja, kadang-kadang 1 saja. Nak tunggu itu, sakit perut lah. Kemudian orang berderet, duduk tunggu nak masuk dalam tu. Tak perlu. Nabi SAW sudah ajar ada orang apa boleh buat begitu. Tidak termasuk dalam seseorang itu hilang atau menjatuhkan maruahnya. Tidak termasuk. Nanti kita tengok hadis akan datang di bawah bab 9. Buat Nabi SAW maka panggil dia, mari dekat dengan dia. Tidak menjadi masalah. Jadi kita jangan tunggulah yang tandas yang ada pintu tu, satu saja tu. Yang dalam tu ada duduk dia buat apa tu? Lama sakit perut nak tunggu dia. Macam mana? Buat air situ sajalah. Tapi kalau kita ikut cara yang ni, duduk tu tak sesuai semua tempat. Sebab itulah dia tidak menjadi satu ketetapan. Dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dalam keadaan tertentu tak sesuai, tak boleh pun. Macam kita kata kalau kita belajar hadis atau kitab fiqh khususnya, dia ada bab tu istinja dengan batu. Jadi kita nak guna juga ke batu sekarang ni. Dalam mangkuk, dalam tandas tu teruk kalau guna batu. Sombak sekejap sombak. Jadi nak ikut sunnah kan, ikut sunnah pun kena cara juga. Ataupun kita nak guna tanah yang keras, sombak sekejap sombak. Kononnya nak ambil sunnah, nak guna batu, nak guna juga air pun nak guna. Tak boleh, tak sesuai lah. Air saja sudah cukup. Kalau nak ada macam sekarang ni dia tisu. Tisu tu memang dia jadi hancur. Boleh. Seperti najis juga. Boleh. Itu lebih sesuai daripada batu. Batu tak sesuai dah untuk digunakan dalam tandas-tandas kita sekarang ni. Cerita itu ada tempat yang sesuai dengannya, bukan dalam bangunan-bangunan kita sekarang ni. Tidak. Ini benda kita kena faham. Bila baca hadis, belajar hadis, ada benda yang kita kena tinggalkan. Ini tak sesuai. Ini saja yang ada. Sebab tu dalam Quran pun kalau dia fidyah atau kafarah, dia sebut memerdekakan hamba. Dia bukan merdekakan hamba saja. Merdekakan hamba tu kalau tak ada lepas kan. Sebab itu dia ada pilihan. Puasa misalnya, bagi sedekah kepada orang miskin. Dia tidak sebut merdeka saja. Sebab benda tu boleh jadi akan tidak ada. Merdeka tu akan tidak ada. Begitu juga kafarah fidyah orang haji. Bila dia melakukan sesuatu kesalahan, dia kena sembelih lembu. Faman lam yajid, tapi dia ada kemungkinan binatang ternak tu ada, sentiasa ada kah? Sentiasa banyak kah? Tidak. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'at. Itu kan ada dalam Quran. Kalau tak ada, puasa. Itu pilihan. Tapi pilihan yang pertama itulah dalam keadaan itu. Kalau tak ada, ini. Dan ada kalanya tak boleh buat dah itu. Tak ada, kita masih boleh lagi nak melepaskan kesalahan kita, nak menebus kesalahan kita tu. Masih ada jalan lagi. Misalnya itu dalam bab haji lah. Nak ceritanya banyak tu. Dia bagi pilihan. Jangan kita kira jadi sunnah sentiasa lah elok buat begitu. Tidak begitu. Bahkan banyak tempatnya kita tinggalkan saja. Itulah yang lebih baik. Tinggalkan saja. Kalau nak juga, ambil cara lain. Misalnya sekarang ni tisu. Itu sesuai dengan tandas kita. Dan ia untuk orang panggil meringankan najis, menipiskan najis. Sebab kan kalau kita tidak guna tisu, terus tangan kita untuk pergi kepada najis tu berlumuran banyak sangat. Ya dulu Nabi SAW tujuan dia suruh guna batu tu pun untuk takhfif, untuk menipiskan, meringankan, mengurangkan najis itu.
barulah tidak berlumur tangan kita tu, tidak banyak sangat kena. Apalagi dalam keadaan air kurang misalnya, macam mana? Jadi setelah kita guna itu, zaman sekarang ni yang sesuainya tisu. Setelah kita guna itu, dia sudah jadi kurang. Jadi kalau kena tangan kita pun sedikit, guna air pun sedikit. Ada pilihan lain, ada alternatif lain sekarang. Tak perlu dah kita ingat tanah keras dan batu tu, tak perlu dah. Tinggal. Yalah, kalau di padang sesuai lah, ada perjalanan sesuai, masih boleh guna lagi. Daripada keterangan Tirmizi itu dapat juga dikesan kecenderungan beliau dalam masalah ini. Daripada keterangan Tirmizi itu dapatlah kiranya difahami bahawa jika diandaikan hadis Aisyah di atas sahih sekalipun, larangan yang terkandung di dalamnya lebih merupakan nahi ta'dibi, bukannya nahi tahrimi. Bukannya larangan yang memberi makna haram, tetapi larangan yang bermaksud untuk mengajar adab kepada kita itu. Kalau kita terima, tapi dia sudah bincang dah, kita sudah bincang dah sebelum ni. Jadi nahi itu banyak maknanya, bukan satu makna. Jadi kita fahamlah, kalau Allah SWT larang nahi, Rasulullah larang, tidak mesti dia memberi makna haram terus. Mungkin ada lagi makna-makna yang lain. Ada lagi makna-makna yang lain, dan yang ini dapat kita ketahui dengan kita belajar usul fiqh. Dalam usul fiqh dia bincang nahi memberi berapa makna. Mana contohnya? Banyaklah. Amar memberi berapa makna. Mana contohnya? Itu banyaklah. Kena pergi ke sana lah pula. Pergi ke sana. Perlu sekali disedari bahawa sesuatu larangan Nabi SAW tidak semestinya terus menjurus kepada pengharaman. Banyak larangan di dalam hadis ini misalnya lebih bertujuan untuk mengajar adab dan tata susila kepada umat Islam. Jadi Nabi SAW ni mengajar, salah satu tugas dia ialah mengajar adab. Di situ orang Islam berbeza. Di zaman Nabi SAW dulu, orang kafir dan orang Islam berbeza. Berbeza di mana? Dari segi buang air. Dari segi buang air itu salah satu. Orang Islam sambil duduk, orang kafir tidak. Bahkan mereka dalam hadis ada sebut, yang kita tahu ini berbeza tu dalam hadis juga. Dia kata, tengok orang Islam kencing macam orang perempuan. Orang perempuan tu macam mana? Sambil duduk lah. Maknanya mereka tidak buat gitu. Mereka tak terikat, tak mengikut cara itu. Itulah pandangan Imam Tirmizi. Bukan hukumnya, maka hukumnya paling tinggi ialah makruh tanzihi, paling tinggi. Kencing sambil berdiri ini paling tinggi kalau mengikut Tirmizi dan jumhur ulama. Makruh tanzihi paling tinggi. Kita sudah bincang pendapat ulama. Ada yang kata begini, ada yang kata begini, macam-macam lah. Itu tengok semula lah. Tengok semula. Telah berlalu dah sebelum ini. Asar Ibnu Mas'ud ini dikemukakan oleh Tirmizi hanya secara ta'liq, tanpa sanad di peringkat bawahnya. Ia diwasalkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya untuk melengkapkan maklumat para pelajar dan pembaca. Penulis berturunkan riwayat berkenaan selengkapnya. Jadi inilah Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam mana-mana pun kadang-kadang dia ada buat gini. Dia sebut Ibnu Mas'ud berkata, atau diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Mana sanadnya? Kalau kita kata Imam Tirmizi, tentu dia tak sempat dengan Ibnu Mas'ud. Jadi nak sampai pada dia mesti ada sanad. Mana sanad? Dia tak sebut, dia sebut gitu saja. Ini orang panggil sebut secara ta'liq. Dia sebut perawi paling atas, iaitu Ibnu Mas'ud. Kata-kata Ibnu Mas'ud, orang yang berkata itu saja. Yang di bawah ni tak ada sebut. Inilah yang dikatakan ta'liq, secara ta'liq.
Jadi kita kata Imam Tirmizi mengemukakan asar Ibnu Mas'ud secara ta'liq. Ginilah secara ta'liq, secara ta'liq sahaja, yakni beliau tidak kemukakan sanadnya yang lengkap. Lepas tu kenapa dia buat begitu? Dia nak suruh kita ada kerja juga lah. Jangan dia saja benar, kerja rumah lah. Kalau kita sekarang ni pelajar-pelajar buat kerja rumah, kita cari lah. Macam filbab an Umar, wa apa ni, macam-macam Buraidah dan sebagainya. Dia sebut itu. Mananya hadis Umar, hadis Buraidah, hadis orang ni. Dia tak bawa, dia hanya isyarat saja. Nak tahu itu kita cari sendiri lah, usaha sendiri lah. Banyak juga dia beri kerja rumah untuk kita. Bila kita belajar Tirmizi ni, banyak juga kerja rumah sebenarnya. Bila kita cari, kalau nak cari benda macam ni di mana? Kita tahu Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jangan lupa itu. Kalau asar sahabat, tepatnya asar sahabat atau tabi'in, tepatnya ialah Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Situ tempat rujuk yang terbaik. Yang terbaik, paling banyak ada di situ, paling banyak. Memang maksud dia pun begitu. Tujuan apa dia susun kitab tu pun begitu. Jadi kitab ni besar, yang ada dengan saya tu belas jilid. Berapa belas? 12 ke 13 itulah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan dia ada sanad. Semuanya terikat dengan kaedah. Kalau tak ada sanad, kita sudah belajar, kita tahulah. Kalau ada sanad, kita boleh tahu. Haddatsana Waqi' an Sufyan an Asim an Musayyab bin Rafi' qala Abdullah min al-jafa an yabula qa'iman. Inilah, ini kan sanad lengkap, sanad lengkap. Jadi kerja rumah lah kepada pelajar-pelajar hadis ni, kalau dia bertemu satu riwayat mu'allaq, macam tadi itu mu'allaq lah, atau pengarangnya sebut secara ta'liq saja, kita kena cari dengan lengkap. Sebab kadang-kadang yang dia riwayat pun dia riwayat bil makna, lafaz dia betul-betul macam tu tak ada. Bila kita cari tempat asal dia tidak begitu, dia ada beza sikit. Walaupun mafhum dia tu sama, lafaz dia tu tidak sama. Ini menunjukkan kadang-kadang pengarang-pengarang ni dia berdasarkan ingatan dia saja dia tulis. Banyak Bukhari macam tu dia kata riwayat orang ni kata. Padahal kalau kita cari tak ada betul-betul dengan lafaz tu. Sebanyak-banyak kitab yang ada ni cari tak ada. Yang ada beza lafaz dia, tapi mafhum dia samalah. Mafhum dia sama. Jadi itu penting kita merujuk kepada kitab yang asal, baru kita tahu macam mana yang sebenarnya lafaz. Dan di situ mungkin ada lagi perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita apabila kita merujuk kepada tempat asal. Cuba kita perhati ni muka surat 15 yang Imam Tirmizi kemukakan kata-kata Ibnu Mas'ud. Cuba tengok yang Arab. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala inna min al-jafa an tabula wa anta qa'im. Cuba lafaz dia tak sama dengan ni, yang musannaf ni. Musannaf ni minal jafa, tak ada inna tu tak ada. Minal jafa ayyabula qa'iman, tak ada. Ini antabula wa anta qa'imun, tak ada macam tu. Macam betul. Atau mungkin kalau kita ada bahasa banyak lah, mungkin ada betul macam ni, macam ini. Baik, cari itu pernah habis dah, katakanlah tak ada tu. Maka kita kena faham, ada kalanya dia riwayat bil makna. Ini macam ni lah orang panggil riwayat bil makna. Riwayat bil makna ni biasanya dikemukakan seseorang berdasarkan ingatannya.
Dia ambil mafhum dia saja, ambil mafhum. Tak mesti lafaz itu begitu. Kalau kita nak cari lafaz betul-betul, kadang-kadang tak ada. Memang tidak begitu. Silap lah kita nak cari macam tu. Pendak lah, tak akan bertemu lah. Habis masa situ lah kita 2 bulan habis masa situ cari kitab yang begitu banyak, tak bertemu. Tapi kalau nak jumpa boleh, cubalah. Cubalah. Setakat yang kita tengok begini, dan tidak jadi masalah, boleh macam ni. Riwayat bil makna tu biasalah dipakai oleh ulama, dipakai. Tapi lafaz dia tidak sama, tak sama. Kemudian kita pergi kepada bab baru pula, bab 9. Babur rukhsati fi dhalik. Babur rukhsati fi dhalik. Bab keharusan membuang air kecil sambil berdiri. Keharusan membuang air kecil sambil berdiri. Itu tajuknya. Jadi kita terjemah tu nak mudah. Kalau terjemahan pondok, terjemahan lama kan, dia tidak macam ni. Tapi susah lah kalau nak faham. Kalau nak tengok terjemahan lama, tengok Marbawi lah, apa, Bahrul Wadi, itu terjemahan lama. Betul, cara dia tu betul juga, tapi cara lama mungkin tak sesuai dengan orang sekarang. Ada misalnya kita tengok bab mula-mula. Bab majah fi nahyi 'anil bawl qa'iman. Muka surah 104 mula-mula ni. Bab larangan membuang air kecil sambil berdiri. Gitu. Padahal kalau nak ikut cara dia, cara yang betul, wajar tu jadi macam lain. Tapi kita kembali kepada zaman dulu, zaman 40-an. Bahasa Melayu zaman 30-an. Atau mungkin sebelum itu lagi. Bab barang yang datang ia. Begitulah cara. Bab barang yang datang ia pada larangan daripada kencing hal keadaannya berdiri. Itu cara itu. Itu terjemah kitab lama, kitab kuning. Sebab ada biasa juga. Sebab saya belajar pondok juga. Jadi kita Jawi ni banyak belajar, kita tahu kita Jawi ni apa ni, baik dalam akidahnya, dalam tasawufnya, dalam fiqhnya, belajar tahu. Tapi ayah saya dulu besar, kebetulan pondok Pasir Tumbuh tu dia hari Selasa saja mengajar kitab Jawi. Hari Selasa semua kitab Jawi, hari Selasa. Dululah, sekarang ni tak tahu, mungkin berubah kan. Dulu hari-hari lain semua kita Arab. Dulu susah kita nak cari yang belajar kita Jawi tak ada. Semua Arab. Tok guru ke atau kita panggil kepala mutalaah ke, semua kita Arab. Hanya hari Selasa. Ayah saya sebenarnya tak suka belajar kita Jawi. Dia kata tak payahlah. Tapi dah ada, paling tinggi nak belajar hari Selasa sudahlah. Yang lain-lain tu semua tekan Arab. Sebab itu yang berguna. Bila kita boleh harap dengan sendiri, senang lah. Yang Jawi itu kita biasa sikit-sikit boleh. Itulah bau majak fil nahyi. Dia terjemah begitu, betul tu. Tapi apa barang tu apa? Ada kalau fi dia mesti pada, dia tak ada makna lain. Itu kalau terjemah lama, fi mesti pada atau dalam, tu saja. Mana tentang ke, berhubung dengan, berkenaan dengan, tak ada macam tu. Itu terjemah baru macam tu. Jadi tapi kita kena faham ma itu apa, ja'a itu apa, kena faham. Kita tak terikat tak apa, tapi kena tahu. Jadi ma itu apa? Ma itu maknanya hadis. Ja'a datang ia. Datang macam mana? Yani wasala ilaina. Babul ahadith allati wasalat ilaina. Gitu.
fi nahyi 'anil bawl qa'iman, misalnya gitu. Itulah kalau kita nak takdir, kita tengok kadang-kadang hadis ada berapa. Kalau ada satu, babul hadis alladhi jaa alladhi wasala ilaina. Tapi kalau hadis banyak, kan mausul mustarak. Mausul mustarak boleh lah, untuk jamak boleh, untuk mufrad boleh. Babul ahadith, jadi tu kita kena takdir begitu. Babul ahadith allati wasalat ilaina, begitu maknanya. Kena tahulah, tak perlu terikat. Kalau terikat jadi tak sedap bahasa, tak sedap. Tengok. Jadi fil rukhsah, bab rukhsati fi dhalik. Kalau terjemahan lama, ini bab rukhsah pada yang demikian itu. Apa yang demikian itu tak faham. Pada yang demikian itu. Tapi dia orang yang belajar cara tu dia faham. Cuma dia bila dia jadi sumbai lah, bila masuk ke masyarakat ni, dia jadi sumbai bahasa dia. Jadi bahasa yang mudah, maksud dia bab keharusan membuang air kecil sambil berdiri. Itulah. Walaupun nampak panjang saja, tapi mudah. Terus faham. Kalau tidak dia tak faham juga, dia kena faham juga. Kalau kita terjemah bab rukhsah pada yang demikian itu, yang demikian mana? Ada mana musyarun ilaih dia? Oh, panjang. Jadi panjang juga. Kena murai juga, tak sudah. Sebab begini senang, selesai. Kalau terjemahan lama, dia ada takdir. Babu bayan di rukhsati, bukan rukhsati saja, tak boleh. Bab menerangkan, bukan menerangkan, mesti ada fi pula. Babu fi bayani, bab pada menerangkan. Jadi panjang. Tahu, kita tahu semua tu tahu, tapi tak perlu. Dibawa ke dalam majlis sekarang dia tak perlu. Tapi kena tahu tu baguslah. Tak ada apa, bagus. Misalnya di sini, kalau perlu nak takdir, apa takdir? Babun fi bayanir rukhsati. Gitu. Tapi yang mudahnya bab keharusan membuang air kecil sambil berdiri. Kita ada nota di situ. Ya. Kemudian hadis. Wa bihi qala hadatsana Hannad. Qala hadatsana Waki' an al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subata qaumin fabala 'alayha qa'iman فأتيته بوضوء وذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش. ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي. وعبيدة من كبار التابعين. يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة
huwa Ubaidah bin Mu'attib ad-Dabbi wa yukna Aba Abdul Karim. Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Waqi' meriwayatkan kepada kami, dan begitulah seterusnya. Kalau kita nak ringkas, kita kata Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan terus daripada yang di atas tu, daripada Hudzaifah. Itulah caranya, daripada Hudzaifah, bahawa Nabi SAW pernah pergi ke tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu baginda membuang air kecil di tempat itu sambil berdiri. Aku membawakan air kepada baginda, lalu hendak pergi menjauhkan diri daripadanya, tetapi baginda memanggil aku, yakni supaya mendekatinya, sehingga aku berada hampir dengan kedua tumitnya. Kemudian Nabi SAW berwudu dan menyapu kedua khufnya. Abu Isa berkata, demikianlah Mansur dan Ubaidah ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Hudzaifah, sama seperti riwayat Al-A'mash. Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah pula meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Al-Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi SAW. Hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih, Sekumpulan ahli ilmu mengharuskan kencing sambil berdiri. Abu Isa berkata lagi, Ibrahim An-Nakhai ada meriwayatkan hadis daripada Abidah bin Amr As-Salmani. Abidah adalah salah seorang kibar at-tabi'in. Diriwayatkan daripada Abidah bahawa beliau ada berkata, saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Manakala Ubaidah ad-Dabbi, iaitu murid Ibrahim, beliau adalah Ubaidah bin Mu'attib ad-Dabbi. Kunyah beliau, yakni nama panggilan beliau ialah Abu Abdul Karim. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi' meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW tentang menyapu khuf. Saya, yakni Abu Isa, juga mendengar Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth berkata, saya mendengar Waqi'. Lalu beliau, yakni Waqi', menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Kita balik sebentar. Itu terjemahannya. Jadi tajuk ni ada nota 137. Kalau 48, cuba tengok muka surat sebelah tu. Kalau 48 sebelum ini diadakan Tirmizi untuk mengemukakan hadis dan asar yang dijadikan rujukan oleh golongan ulama yang menganggap membuang air kecil sambil berdiri itu haram, makruh atau khilaf aula dan menyalahi tata susila, maka bab 9 ini pula diadakan beliau untuk mengemukakan hadis yang dijadikan rujukan oleh golongan ulama yang mengatakan harus membuang air kecil sambil berdiri, sama ada secara mutlak atau dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu cara Imam Tirmizi ya. Kita kena tahulah ini, terutama dalam bab apa? Dalam bab sunan, dalam bab fiqh dia ni, dia pada umumnya bagi kepada 2 bab. Satu bab dengan hadis-hadis di bawah dia tu, dia nak mengisyaratkan kepada kita bahawa ada segolongan ulama pegang dengan hadis-hadis ini. Sebab itu dia berpendapat begitu. Inilah sandarannya, pegangannya. Tapi Imam Tirmizi berlaku adil. Dia tidak bagi dalil untuk satu golongan saja. Dia bagi juga dalil untuk golongan yang lain yang berbeza daripada golongan yang pertama itu pendapatnya. Dengan sebab itu dia buat bab yang kedua.
Kalau bab yang pertama, bab larangan kencing sambil berdiri misalnya, ini bab keharusan kencing sambil berdiri. Dia nak ceritanya di bawah bab ni ada dalil bagi golongan yang kedua. Dan kita tidak perlu berkelahi bergaduh kerana benda-benda ni. Perbezaan itu memang sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Dia nak ceritanya ulama-ulama kita yang berbeza pendapat itu ada mazhab, kita kata mazhab ni, masing-masing itu sebenarnya ada dalil mereka masing-masing. Ada dalil sendiri. Ada cara mereka sendiri. Kenapa mereka tak guna dalil yang pertama? Di bawah bab yang pertama, yang bab sebelum itu mereka gunakan dalil di bawah bab yang kedua. Ada cara dia sendiri. Itu yang dia nak cerita. Jadi punca kepada perbezaan pendapat itu hadis itu sendiri. Selalunya hadis itu sendiri. Kita kata tak baguslah kalau menyebabkan jadi berbeza pendapat. Tidak, memang dikehendaki begitu. Memang dikehendaki berbeza pendapat. Dia bagi dah tu ruang untuk berbeza pendapat. Berbeza pendapat di situ bagus, elok, bukan sesuatu yang tidak elok. Tapi ulama-ulama dia ada dalil dia sendiri, bukan dia bagi pendapat sesuka hati dia, ikut nafsu dia, ikut fikiran dia sendiri. Tidak, dia ada dalil dia. Itu satu perkara yang pertama kena ingat untuk Sunan Tirmizi. Yang kedua, tidak semestinya yang Imam Tirmizi kemukakan dahulu bab yang pertama, macam ni kan dua bab, tidak semestinya bab pertama itu hadis-hadisnya lebih sahih daripada bab yang kedua yang disebutkan kemudian. Jadi jangan kita ingat yang disebut kemudian itu kurang elok lah, kurang baik, kurang tinggi, kurang nilainya daripada yang pertama, atau Imam Tirmizi lebih menterjihkan yang pertama. Tidak, jangan anggap begitu. Kalau anggap begitu silap. Bahkan dia pegang dengan yang kedua ni. Di sini Imam Tirmizi pegang dengan yang kedua, bab yang kedua yang mengharuskan. Dan kalau sebut tak harus pun, ini sebagai nak mengajar adab saja, bukan sebagai haram. Bukan sebagai haram, larangan itu. Ini kita kena ingat, bukan seperti Sahih Muslim, bukan seperti Bukhari, bukan seperti kitab lain. Kalau Muslim yang disebut dahulu di bawah setiap bab, kita sudah tahu semua kan, Muslim tu bab tu bukan dibuat oleh dia, tapi dibuat bab yang ada sekarang ni mula-mula. Sebab ulama-ulama yang buat bab tu memang dia arif sangat, dia tahu sangat di mana sepatutnya bermula bab baru, di mana. Jadi untuk kita paduan kepada kita pelajar ni, kita kena tengok tajuk. Selepas tajuk tu hadisnya mula-mula, itu hadis usul. Biasanya itulah yang terkuat, yang paling sahih, nak banding dengan yang lain-lain. Yang beberapa lagi, kalau Muslim banyak kan hadis dia lain, mungkin beberapa tu mutaba'at, dari segi ketinggian sanadnya tidak setinggi yang mula-mula. Begitu cara dia. Tapi Imam Tirmizi tidak begitu. Jangan kita fikir dia serupa dengan Muslim. Tidak semestinya di bawah bab yang kedua tidak lebih kuat. Bahkan di sini bab yang kedua ni lebih kuat, lebih sahih. Ini kena faham. Kena faham. Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Waqi', meriwayatkan kepada kami daripada Al-A'mash. Kalau perawi-perawi yang kita tidak buat nota tu, kira-kiranya sudah lepas lah, ada dah, sudah berlalu dah. Jadi selalu kita dengar perawi-perawi ini disebut dengan satu nama, A'mash. Itu bukan nama sebenar, itu gelarannya. Jadi perlu kita mengetahui bahawa perawi ini sebenarnya nama dia macam mana. Imam Tirmizi tak sebut, tetapi selalu dia buat macam ni. Bila kita tahu dia suka, dia nak macam itu. Cuma dia tidak buat semua, dia nak suruh kita buat lah. Dia nak suruh kita belajar dengan dia lah. Sebab itu kita kena buat juga. Misalnya saya buat di sini, dia tak buat, tapi selalu dia buat.
Dia perkenalkan perawi ni. Kalau sebut gelaran, dia akan perkenalkan nama dia gini. Dia nak macam itulah. Kalau kamu nak tahu tentang perawi, macam itulah cara. Jadi yang banyak-banyak lagi yang saya tak sebut tu, kamu cari sendiri. Cari sendiri. Gitu cara. Beliau ialah Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Itu yang lengkap. Al-A'mash merupakan perawi thiqah, hafiz, arif tentang qiraat, lagi waraq. Kadang-kadang ada juga melakukan tadlis. Bagaimanapun beliau tersenarai dalam golongan mudallisin yang diterima ulama-ulama riwayat-riwayatnya. Beliau merupakan salah seorang perawi utama Sunan Sittah yang disepakati kethiqahannya. Menurut Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Taqrib, Al-A'mash termasuk dalam kalangan perawi tabaqah kelima. Perawi tabaqah kelima terdiri daripada para tabi'in kecil yang sempat melihat seorang dua sahabat. Bukan ramai dia sempat dengan sahabat, seorang dua sahabat. Seperti Al-A'mash. Al-A'mash pernah melihat Anas bin Malik ketika beliau, yani Anas sedang berkhidah, bukan berkhutbah, ada berkhidah dan bersembahyang. Berkhidah ni dia pakai pewarna dye. Dia dye janggut dia, dye rambut dia. Dia tengok Anas sedang berkhidah. Maknanya sahabat itu berkhidah. Sahabat itu berkhidah. Mana kalau kita ada uban, kita nak tutup uban itu boleh, tidak salah. Bahkan itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Sahabat sendiri ada buat macam sini. Dia sempat tengok Anas itu ketika sedang berkhidah. Khidah ni mungkin rambut, mungkin janggut, misai, semua boleh. Boleh. Lelaki, perempuan, boleh. Bahkan Nabi SAW pernah tengok orang mari dekat dia, rambut tutup sangat, putih sangat. Dia suruh keluar, dia pergi. Dia suruh khidah. Nabi ni macam tu. Kalau rambut tu tak terurus kan, mari berjumpa dia suruh pergi, cikat dulu rambut, biar kemas. Itu dalam Muwatta Imam Malik apa semua ada semua. Dia nak kemas. Itu cara Nabi SAW. Al-A'mash meninggal dunia pada tahun 148 ketika berumur 88 tahun. Ini kena ingat yang saya sebut ni paling ringkas. Mungkin ada lagi komen ataupun pendapat ulama tentang dia, itu kena tengok dalam kitab yang besar-besar lah. Ini untuk sepintas lalu sahaja. Ada juga beberapa riwayat A'mash yang ulama-ulama kata menyebabkan riwayat dia menyebabkan jadi rosak, hadis-hadis kufah. Ada juga. Jadi kena teliti juga. Bukan semua yang A'mash ni kita boleh telan gitu. Ada juga. Jadi itu kena tengok. Di sini secara sepintas lalu sahaja tentang perawi-perawi. Daripada Abi Wa'il, A'mash ambil daripada Abi Wa'il. Ini kunyah. Abi Wa'il kunyah. Dia bahasa Arab, orang Arab ni dia guna kadang-kadang laqab, gelaran macam A'mash tadi. Kadang-kadang dia guna kunyah, macam sini Abu Wa'il. Kadang-kadang dia guna nama sebenar. Kadang-kadang dia guna nama. Kalau orang tu ada beberapa nama, dia guna nama lain. Ini cukup mengelirukan. Cukup mengelirukan. Kalau dalam kitab-kitab yang memang sahih tu dia jaga semua. Kalau dalam kitab-kitab yang tidak sahih, campur baur, dia mengelirukan. Dan utamanya apabila seseorang mudallis meriwayatkan begitu, kita ingat dia orang lain, rupanya orang tu. Kita ni sibuk, mungkin sahih lah, baguslah orang ni, rupanya orang yang sama, yang dhaif tu saja dia nak apa ni, menyembunyikan hakikatnya. Dia buat kerja begitu. Jadi jangan kita ingat perawi-perawi ni semua orang baik-baik, orang soleh-soleh, semuanya orang yang bertakwa kepada Allah semua. Tidak. Macam-macam ada perangai ni. Orang perangai mudallisinya macam mana, perangai gini, macam-macam ada. Yang bagus memang bagus betul, semua orang tahu. Tapi yang dipertikaikan ada.
Jadi kita kena teliti sikit, kena teliti. Macam-macam perangai ni. Sebab manusia ada macam-macam. Jangan kita ingat, bila dah Imam Tirmizi terima ni, maknanya macam dia mengiktiraflah perawi tu. Sesoalannya dia mentakdilkan perawi, mentausikkan perawi. Tak kena macam tu. Bukan gitu. Bukan gitu, salah tu faham macam tu. Sebab macam mana dia tahu, dia sendiri pula kata ini perawi ni dhaif misalnya, dia kata ini tak kuat dia. Selalu kita berjumpa macam tu. Nama sebenarnya ialah Syaqiq bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi, seorang perawi yang disepakati tentang kethiqahannya dan merupakan salah seorang perawi utama Sunan Sittah. Abu Wa'il adalah seorang tabi'i mukhadram. Tabi'i mukhadram. Ini kita tahu istilah-istilah. Walaupun dilahirkan pada tahun 1 Hijrah, mukhadram ni maknanya tabi'i, dia tak sempat jumpa dengan Nabi, dia bukan sahabat, tetapi zaman dia dan dengan zaman Nabi. Itu mukhadram. Dia sempat dengan zaman Nabi SAW, tetapi tidak ditakdirkan bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun dilahirkan pada tahun 1 Hijrah, namun Abu Wa'il tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Beliau sempat menjadi murid kepada sekian ramai sahabat baginda, termasuk 4 orang khulafa'ur rasyidin: Al-A'mash, Mansur, Asim bin Bahdalah adalah antara murid beliau. Abu Wa'il meninggal dunia ketika berumur 100 tahun di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ini secara ringkas. Nak tahu yang lebih-lebih lagi, kena tengok kitab Rijal. Kitab Rijal ni yang besar-besar tu berpuluh jilid. Kalau Tahdzibut Tahdzib itu yang mengumpulkan perawi-perawi Sunan Sittah, dia masuklah perawi Muwatta apa dalam tu ada tu. Itu pun tanpa apa kita panggil firis, tanpa faharis dia sudah 12 jilid. 12 jilid itu saja Tahdzibut Tahdzib. Itu saja 12 jilid. Tak ambil kira lagi yang lain. Kadang-kadang kita ada jumpa di sini, kadang-kadang tak ada sini, kita tengok lain. Jadi satu hijau lah semua. Daripada Hudzaifah bahawa Nabi SAW pernah, Hudzaifah jadi Hudzaifah siapa namanya? Abu Abdillah. Kalau perawi-perawi ni tahu nama dia, kena tahu apa kunyah, apa gelarannya, kena tahu semua. Abu Abdillah bin Husain atau Hisl bin Jabir Al-Absi Al-Kufi. Ayahnya Husain digelarkan dengan Al-Yaman. Itu Al-Yaman itu Hudzaifah bin Al-Yaman itu gelaran. Nama sebenarnya Husain atau Hisl. Kerana itu Hudzaifah selalunya dibinkan kepada Al-Yaman. Hudzaifah adalah sekutu Bani Abdul Ashhal dari kalangan Ansar. Beliau adalah salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memeluk agama Islam, Hudzaifah dan ayahnya hendak ikut serta dalam perang Badar, tetapi mereka dihalang oleh orang-orang musyrikin yang meminta mereka berdua bersumpah untuk tidak akan menyertai perang Badar. Sebab sekutu-sekutu dia ada sekutu. Maka bersumpahlah mereka. Justru Nabi SAW berkata kepada Hudzaifah dan ayahnya, biarlah kita menepati janji dengan mereka, yakni orang-orang musyrikin, dan memohon saja pertolongan kepada Allah. Hudzaifah dan ayahnya ikut serta dalam perang Uhud. Baru perang Uhud baru masuk. Perang Badar tidak. Sebab Nabi SAW suruh dia menepati janji.
Dalam perang itu ayahnya terbunuh oleh seorang Islam yang menyangka dia salah seorang tentera musyriki. Ayah dia mati di tangan orang Islam dalam perang. Inilah sedihnya. Dalam Bukhari, dalam apa ada sebut, dia panggil itu ayah aku, itu ayah aku gitu. Tak dengar, keliru, jadi keliru. Dalam hadis-hadis disebutkan syaitan macam merupakan, jadi menyebabkan jadi keliru. Jadi takdir Allah, ayah dia nak jadi itu, nak mati dengan cara macam tu, matilah di tangan sahabat-sahabat sendiri. Tapi mati syahid juga. Jangan kita ingat macam ni, ya keliru macam ni tak mati syahid, mati di tangan orang kafir saja baru mati syahid. Tidak, itu pun dikira mati syahid juga. Mati syahid. Asalkan terlibat dalam perang itu, terlibat dalam perang itu. Kalau kena senjata sama sendiri, sama kita sama sendiri pun mati syahid juga. Jangan kita ingat kena senjata musuh, betul-betul dengan tangan musuh saja baru syahid. Tidak. Tidak. Huzaifah juga menyertai perang Khandaq dan perang-perang lain selepasnya. Sayyidina Umar selalu bertanya beliau tentang orang-orang munafik. Di kalangan para sahabat, Huzaifah terkenal sebagai penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda telah merahsiakan kepadanya nama beberapa orang munafik. Sayyidina Umar selalunya akan memerhatikan Huzaifah apabila seseorang yang diragui meninggal dunia. Jangan tengok Huzaifah pergi gitu. Itu caranya. Kadang-kadang tanya dia buat tak tahu ya. Dia buat tak tahu ya. Kadang-kadang tanya dia cerita. Kadang-kadang dia tak cerita. Ini ialah keistimewaan dia. Keistimewaan dia. Kalau Huzaifah tidak pergi menyembahyangkan jenazahnya, Umar juga tidak akan pergi. Terdapat hadis di dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepadanya tentang fitnah pancaroba yang akan berlaku dan yang akan berlaku, yang telah berlaku dan yang akan berlaku hingga hari kiamat. Ada itu kelebihannya. Itu kelebihan. Sebab itu ulama-ulama beri perhatian. Kalau hadis-hadis fitnah yang dia cerita tu, dia bagi perhatian demi dengan syarat sahih lah. Kalau tidak sahih boleh jadi orang tahu ini Huzaifah ni dalam kali boleh jadi dia rekod pula. Macam-macam lah. Orang yang ambil kesempatan tu sentiasa ada. Tapi kalau yang sahih kita kena bagi perhatian khusus. Misalnya kalau bab haji, ulama utamakan hadis Jabir. Hadis Jabir. Kalau dalam bab ni orang ni, kalau dalam bab ni dia ada orang ni. Itu perlu juga kita tahu. Perlu juga. Kalau sahabat ni apa yang dia istimewa. Banyak sekali manaqibnya. Umar telah melantik beliau sebagai gubernur di Madain. Beliau terus berada di sana sehingga meninggal dunia selepas 40 hari terbunuh Sayyidina Uthman pada tahun 36 Hijrah. Di permulaan zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Yaman habisnya Sayyidina Uthman pada tahun selepas 40 hari di permulaan zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Huzaifah bin Yaman telah ikut serta dalam perang di Nahawan di bawah pimpinan Panglima An-Nu'man bin Qarrin. Setelah Nu'man gugur sebagai syahid, tempatnya diambil alih oleh Huzaifah. Itulah ceritanya dalam peristiwa itu. Di bawah pimpinannya lah wilayah-wilayah Hamadan, Masabatan, Rai dan Dinawar jatuh ke tangan umat Islam. Di bawah dialah jadi panglima ni. Jadi ini semua kan Rai, Razi, Imam Razi itu Rai. Kemudiannya jadi berapa ramai ulama-ulama di situ. Tempat-tempat ni. Semua kemenangan dan penaklukan di wilayah-wilayah tersebut telah berlaku pada tahun 22 Hijrah. Huzaifah telah meriwayatkan lebih 100 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat menerima 12 daripadanya,
Imam Bukhari bersendirian dalam menerima 8 daripadanya, sementara Imam Muslim pula bersendirian dalam meriwayatkan 17 hadis daripadanya. Itulah rasanya masa kita tidak mengizinkan setakat perawi yang malam ni, setakat perawi saja. Tak sempat dah kita nak bincang seterusnya. Kita berhenti setakat itulah untuk malam ni. Allah. Asyhadu an la ada apa-apa persoalan? Panjang ni, panjang ni. Ya, ni panjang soalan ini. Kalau nak jawab ni pun makan masa. Ni sebenarnya soalan berkenaan dengan tawassul. Berkenaan dengan tawassul. Jalan cermaknya, jalan yang paling baik ni tak payahlah. Kalau ada yang kata khilaf, iyalah. Yang paling baik tak payah. Itu sebenarnya. Sebab dia boleh membawa kepada syirik itu. Jadi jalan selamatnya tak payahlah. Tak payah guna begitu. Dan yang diajar oleh Nabi SAW, oleh Quran pun tidak dengan perantaraan itu, minta terus dengan Allah SWT begitu. Dan kalau nak tengok lagi perbahasan yang lebih terperinci, kita sudah bincang dah masalah ni. Ada dalam rakaman Sahih Muslim misalnya, di situ saya sudah bincang pendapat-pendapat ulama macam-macam, ada sudah di situ. Tengok situ lah sebenarnya. Sebabnya kalau nak bincang ni panjang ni, banyak perkara disebutnya. Rasanya sekadar itulah dulu malam ni, insyaAllah. Allah.